Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Muzaffar, guru akademik di Mahat Tabiah Meraki An-Nur, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Okey, baik. Video pada kali ini adalah untuk subjek matematik tingkatan 1 KSSM. Okey. Video pada kali ini adalah sambungan kepada subtopik sebelum ini dalam bab 1. Okey, bab 1 ni tajuk dia nombor nisbah. Tapi dia punya subtopik itu adalah subtopik yang kelima. Okey, nombor nisbah. Di mana sebelum masuk kepada nombor nisbah ni, okey, kita masuk 1.1 berkaitan dengan integer. Okey, 1.2 berkaitan dengan operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Selepas itu 1.3 pecahan positif dan pecahan negatif. 1.4 perpuluhan positif dan perpuluhan negatif. Dan akhirnya 1.5 barulah masuk kepada nombor nisbah. Okey, kenapa dia nombor nisbah ni berada pada subtopik terakhir dalam bab 1 ni? Sebab nombor nisbah ni dia berkaitan dengan perpuluhan, pecahan, integer itu sendiri dan juga operasi asas aritmetik, tambah, tolak, darab, bahagi. Okey. Baik. Tanpa melengahkan masa lagi, kita terus masuk kepada isi kandungan subtopik 1.5 nombor nisbah yang ada dalam buku teks matematik tingkatan 1 KSSM ni. Okey, baik. Tidak banyak yang disentuh. Okey, ada lebih kurang 3 lah, kita ambil 3 standard pembelajaran utama. Okey, standard pembelajaran yang pertama mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Okey, baik. Aktiviti penerokaan 8, tujuan mengenal dan memerihalkan nombor nisbah. Lakukan aktiviti ini dalam kumpulan 4 orang. Anda diberi beberapa kepingkat nombor seperti yang berikut. 0.3, negatif 1.25, 1, 1/3, 5, negatif 8, negatif 2, 2/5. Bincangkan bagaimana anda menulis nombor itu dalam bentuk P per Q. Dengan keadaan P dan Q ialah integer. Apakah kesimpulan anda? Okey. Nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan iaitu P per Q dengan keadaan P dan Q ialah integer, Q tak sama dengan kosong, disebut sebagai nombor nisbah. Jadi, tak kisah nombor tu nombor perpuluhan, okey, nombor negatif, perpuluhan negatif, pecahan bercampur, nombor bulat, nombor negatif, pecahan bercampur, negatif. Okey, kalau kita setiap nombor tu kalau boleh ditulis dalam bentuk pecahan, dia adalah nombor nisbah. Jadi pecahan ni, kalau pecahan memang kata nombor nisbah lah. Manakala yang lain ni, walaupun nombor perpuluhan, okay, boleh tukar kepada pecahan, dia akan jadi nombor dikenali sebagai nombor nisbah lah. Okey, baik. Secara ringkasnya macam tu. Okey, nak nampak lebih lanjut, kita tengok contoh 15, muka surat 24 tu. Contoh 15, tentukan sama ada 1/4/5, 3/4, negatif 9, 3.5 ialah nombor nisbah atau bukan. Tip je kat sini, semua nombor boleh ditulis dalam bentuk PQ. Betul ke tak betul? Cuba tengok. 1/4/5 ni tukar kepada pecahan tak wajar, dia akan jadi 9/5. Jadi 9/5 ni pecahan. Jadi pecahan ni kata mewakili nombor nisbah. Dia adalah nombor nisbah lah. 3/4 memang pecahan lah, jadi nombor nisbah. Negatif 9 tu sendiri mewakili negatif 9/1. Jadi dia seolah-olah macam pecahan jugalah. Okay, dia nombor nisbah juga. 3.5 ni tukar kepada pecahan 3, 5/10. Okay, 5/10 ni kecilkan jadi 1/2. Jadi 3, 1/2. Tukar kepada pecahan tak wajar dia 7/2. Jadi dapat pecahan. Jadi dapat pecahan ni nombor nisbah lah. Jadi keempat-empat itulah. Keempat-empat nombor yang disebutkan tadi. Okay, 1/4/5, 3/4, negatif 9, 3.5 ni adalah nombor nisbah. Okay. Baik. Latih diri 1.5A ni sebab dia tak banyak, jadi cikgu sentuh sikit lah berkaitan dengan 1.5A tu. Okay.
Jawapan ni boleh rujuk di bahagian belakang buku teks. Okey. Baik. Tentukan sama ada nombor berikut ialah nombor nisbah atau bukan. Terangkan jawapan anda. Jadi kita tengok kat sini negatif 2/4 ni kata pecahan negatif. Jadi dia memang nombor nisbah. 8/7 nombor nisbah. Negatif 1/2 per 1/5. Pecahan ni boleh perpuluhan boleh tukar kepada pecahan. Jadi negatif 1/2 ni darab dengan 10, 1/5 darab 10. Jadi 12, negatif 12/15. Jadi dapat pecahan, dia adalah nombor nisbah. Okey. Seterusnya yang 7.65 tu kalau kita tekan kalkulator 7.65, tekan simbol A/B/C dekat kalkulator tu. Okey. Okey. Dia akan jadi 7 13/20. Jadi dia akan jadi 153 per 20. Okey, yang ni akan jadi 7.65 ni sama dengan 107.53/20. Jadi nombor pecahan, nombor nisbah lah. 2/5. Jadi 10 11 12/5 nombor nisbah. Negatif 4/2, negatif 4.2 tu. Okey. Kita tekan simbol dekat kalkulator ni A/B/C tu, dia akan dapat negatif 41/5 ataupun negatif 21/5. Maksudnya kesemua tu adalah nombor nisbah. Okey. Baik. Standard pembelajaran yang kedua, membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi asas aritmetik bagi nombor nisbah mengikut tertib operasi. Ini pun kita dah sentuh. Okey, yang mana nak menyelesaikan operasi asas aritmetik ni, okay, kita gunakan BODMAS. Okay, BODMAS tu bracket, order, division, multiplication, okay, addition, subtraction. Okay, dalam bahasa Inggeris lah. Okay, baik. Contoh 16 ni selesaikan setiap yang berikut. Okay, negatif 0.4 tambah 1, 1/2 darab negatif 1/8. Jadi konsep dia kat sini, yang nombor perpuluhan tu tukar kepada pecahan. Manakala pecahan nombor bercampur tukar kepada pecahan tak wajar. Jadi negatif 0.4 ni tukar kepada negatif 4/10. 1/2 ni tukar kepada 3/2. Okey, negatif 1/8 ni kekal macam biasa. Okey, lepas tu tengok dia punya operasi tambah dengan darab. Jadi kita kena utamakan darab dulu. Jadi kat sini 3 darab negatif 1, 2 darab 8. Jadi negatif 3/16. Jadi 4/10 tambah negatif 3/16. Jadi dia punya penyebut tak sama. Jadi kita kena samakan. Okey. 10 darab 8. Lepas tu 16 darab. Dan 16 ni darab dengan 5. Jadi 4 darab 10, 4 darab 8 darab dapat 3, negatif 4 darab 8 dapat negatif 32, 10 darab 8 dapat 80. 3 darab negatif 3 darab 5, negatif 15, 16 darab 5 lah dapat 80. Jadi dapat penyebut yang sama baru kita boleh tolak. Jadi tolak sebab tambah bertemu dengan tolak jadi tolak. 32 tolak 15 dapat negatif 32, tolak 15 dapat negatif 47/80. Okey, B tu kita kena selesaikan dalam kurungan dahulu. Okey, kurungan. Okey, baik. 18 ni tukar kepada pecahan jadi 18/1 darab negatif 7/2. Okey, 1.5 ni tukar kepada 3/2. 0.3 tukar kepada 3/10. Jadi kita selesaikan dulu dalam kurungan ni. Okey, 18 dengan 12 ni boleh bahagi. Okey, 18 bahagi 6 dapat 3, 12 bagi 6 dapat 2. Okey. Jadi kat sini akan dapat 3 darab 7. 3 darab negatif 7, negatif 21. Okey, 1 darab 2, dapat sini 2 tambah 3/2. Penyebut dia sama. Jadi negatif 21 tambah 3 jadi negatif 18/2. Bahagi dengan 3/10. Bahagi ni boleh tukar kepada darab. Tukar pada darab. Yang sebelah ni akan sebelah kanan ni akan dia jadi terbaliklah, 10 naik atas, 3 turun bawah. Okey. Baik. Negatif 18/2 ni tukar kepada kecilkan jadi negatif
9. Okey, negatif 9 tu tukar pada negatif 9/1. Okey, 9 dengan 3 boleh bahagi. 3 bagi 3, 1. 9 bagi 3, 3. 3 darab 10. Negatif 3 darab 10 dapat negatif 30. Okey, untuk soalan yang melibatkan pengiraan dan gabungan operasi asas aritmetik, kepada pelajar boleh buat latih diri 1.5B ni dan rujuk jawapan di belakang buku teks. Okey, standard pembelajaran terakhir menyelesaikan masalah yang melibatkan nombor nisbah. Okey, wang simpanan Noriah ialah RM120. Dia menderma 3/8 daripada wang simpanannya kepada masa banjir. Kemudian dia membeli sepasang kasut sekolah yang berharga RM25.60. Hitung baki wang yang Noriah masih ada. Okey, penyelesaian dia wangnya diderma 3/8 daripada RM120 dapat RM45 lah yang didermakan. Baki wang yang masih ada. Jadi jumlah dia 120, wang tadi 120. Okey, tolak yang didermakan tu RM45. Okey, tolak yang dia beli sepasang kasut sekolah tu lah RM25.60 dapat baki dia RM49.40. Yes, itu sajalah. Okey, dia melibatkan pecahan lah sebenarnya, pecahan lepas tu tolak dapat jawapan. Okey, untuk soalan yang melibatkan penyelesaian masalah yang melibatkan nombor nisbah ni, cikgu galakkan kepada pelajar buat latih diri 1.5C ni bermula muka surat 25 ni. Okey, lepas itu sambung kepada muka surat 26 tu mahir diri 1.5. Jadi secara keseluruhannya sehingga masuk kepada video kali ini kita dah selesai keseluruhan bab 1 ni lah. Okay, topik dia, bab dia nombor nisbah. Dia ada 5 subtopik. Okay, kita dah sentuh berkaitan dengan integer, kita dah sentuh pecahan, kita dah sentuh perpuluhan. Pecahan ada pecahan positif, pecahan negatif. Perpuluhan pun ada perpuluhan positif, perpuluhan negatif. Okay, integer pun ada integer positif, kata sifar, integer negatif. Okay, kita dah sentuh dah sebelum ni. Jadi akhirnya kita dah selesai ke semua standard pembelajaran yang ada dalam bab 1 ni. Okey, itu saja penerangan cikgu berkaitan dengan standard kandungan ataupun topik 1.5 nombor nisbah dalam buku teks matematik tingkatan 1 KSSM ini. Jadi untuk soalan latihan ataupun bentuk-bentuk soalan seterusnya kita akan masuk pada video selepas ini di mana cikgu akan sentuh berkaitan pentaksiran bilik darjah untuk subtopik 1.5 nombor nisbah dan juga praktis ke arah PT3 untuk bab 1 keseluruhannya lah. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.